Assalamualaikum. Tajuk tugasan 3 yang telah dibuat di tugasan 2 ialah benda hidup dan benda bukan hidup. Nama ahli-ahli kumpulan yang pertama ialah Wan Nur Hazirah binti Wan Arman Bajri. Dan yang kedua ialah Syaidatul Munirah binti Sayyidina Muhammad. Gambar tersebut telah menunjukkan benda hidup dan benda bukan hidup. Konsep benda hidup dan benda bukan hidup. Itu gambar beberapa jenis benda. Terdiri dari benda hidup dan benda bukan hidup. Ada dari semula jadi dan buatan manusia. Harap gambar tersebut membantu dalam proses pelajaran. Aktiviti 1. Mengenal benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan gambar yang telah diberikan. Sebagai yang kita tahu, benda hidup tersebut terdiri daripada tumbuhan, manusia, haiwan dan benda yang bukan hidup pula ialah buku, basikal, jam, anak patung, baju dan gunting. Pentaksiran 1 pula adalah berdasarkan gambar di bawah, tandakan betul atau salah pada benda hidup dan benda bukan hidup. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama menjawab pentaksiran 1 ini. Betul atau salah tumbuhan adalah benda hidup? Betul. Baiklah. Basikal pula. Betulkah basikal adalah benda bukan hidup? Betul. Okey, seterusnya adalah manusia. Betulkah manusia ini adalah benda hidup? Betul. Okey, baiklah murid-murid, sebelum kita pergi ke aktiviti yang kedua, marilah kita sama-sama mengeja pokok. P O K O K pokok. Manusia. M A N U S I A manusia. Buku. B U K U buku. Seterusnya jam. J A M jam. Aktiviti yang kedua pula ialah kelaskan benda hidup dan benda bukan hidup mengikut ciri-cirinya. Baiklah murid-murid, berdasarkan apa yang kita tahu adalah gambar-gambar tersebut telah dikategorikan mengikut ciri-cirinya. Okey, apakah ciri-ciri benda hidup murid-murid? Ciri-ciri benda hidup adalah, contohnya, manusia dan haiwan memerlukan air, manusia dan haiwan bernafas, manusia dan haiwan bergerak. Dan ciri-ciri benda bukan hidup pula adalah statik dan tidak boleh bergerak, tidak boleh membiak dan bernafas, dan tidak memerlukan air serta makanan.
Pentaksiran 2. Warnakan benda hidup dengan warna oranye dan benda bukan hidup dengan warna merah. Di samping itu, saya juga menambahkan aktiviti 3. Bina model benda hidup atau benda bukan hidup dengan menggunakan bahan yang disediakan. Pentaksiran 3 pula adalah ceritakan benda hidup dan benda bukan hidup mengikut kategori yang difahami berdasarkan perkataan yang telah diberikan. Okey murid-murid, cikgu ingin menanyakan soalan kepada kamu. Pokok berada di kategori benda hidup ataupun benda bukan hidup. Siapakah yang ingin menjawabnya? Okey, baiklah. Apakah jawapannya? Benda hidup. Okey, bagus. Manusia pula? Manusia berada di kategori benda hidup. Okey. Untuk buku pula murid-murid, berada di kategori benda bukan hidup. Okey. Basikal pula? Basikal pun berada di kategori benda bukan hidup. Sekian, terima kasih. Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup, perlukan makanan dan juga minuman. Benda hidup bernafas dan bergerak, membiak dan membesar. Benda hidup bernafas dan bergerak, membiak dan membesar. Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup, perlukan makanan dan juga minuman. Benda hidup bernafas dan bergerak, membiak dan membesar. Benda hidup bernafas dan bergerak, membiak dan membesar. Benda hidup dan benda bukan hidup. Terdapat pelbagai benda di sekeliling kita yang boleh dikelaskan kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Contoh benda hidup adalah manusia, haiwan seperti kuda dan ikan, serta tumbuhan seperti pokok kaktus. Manakala contoh benda bukan hidup adalah batu, roket dan pensel. Sekarang mari kita uji minda.
berdasarkan gambar yang ditunjukkan, cuba anda kelaskan kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Hari ini, Joanne menyertai aktiviti belon udara panas. Dia ingin mengetahui jenis-jenis tempat perlindungan berbeza yang didiami oleh benda hidup. Mari kita sertai Joanne dalam perjalanannya yang mempersonakan. Hei, itu rumah saya. Saya dapat melihat pangsa puri berhampiran rumah saya. Mari kita terbang lebih jauh dan lihat jenis-jenis tempat perlindungan yang berbeza di tempat-tempat lain di dunia. Sejuknya tempat ini. Lihat rumah yang diperbuat daripada bongkar ais itu. Rumah itu dipanggil iglu. Tidakkah rumah itu menakjubkan? Kawan-kawan, kini kita telah sampai di padang pasir. Dapatkah anda meneka jenis tempat perlindungan yang terdapat di sini? Aduh, cuaca di sini sangat panas. Penduduk tinggal di dalam kemah. Tempat tinggal mereka tidak sama seperti rumah kita. Lihat di sana, singa sedang mengejar kerbau. Nasib baik kerbau itu berlari lebih laju. Jika tidak, pasti kerbau itu akan dimakan singa. Sesetengah haiwan sangat beruntung. Haiwan-haiwan tersebut mempunyai tempat perlindungan. Adakah anda tahu nama tempat perlindungan bagi ayam dan anjing? Ya, ayam tinggal di dalam reban dan anjing tinggal di dalam rumah anjing. Adakah anda tahu sesetengah haiwan mempunyai tempat perlindungan yang mudah rosak, namun haiwan-haiwan itu selamat di dalam tempat tersebut? Sebagai contoh, lihat pada laba-laba. Laba-laba tinggal di dalam sarang laba-laba. Burung tinggal di dalam sarang burung. Tempat perlindungan melindungi kita daripada bahaya dan cuaca yang tidak menentu. Tanpa tempat perlindungan, haiwan dan manusia terdedah kepada bahaya yang menyebabkan kematian atau kecederaan. Manusia dan haiwan memerlukan makanan dan air. Tetapi, bagaimana pula dengan tumbuhan? Biar saya fikirkan. Tumbuhan memerlukan air. Memang itu yang tumbuhan perlukan. Tumbuhan mendapatkan air daripada hujan atau yang anda berikan. Jika anda seorang pekebun, anda menyiram air pada tumbuhan. Hujan pula menyiram air pada tumbuhan liar tanpa pengecualian. Manusia memakan pelbagai jenis makanan seperti daging, sayur, biji ring dan buah-buahan atau hasil tenusu apabila mereka inginkan. Haiwan liar memakan pelbagai jenis daging. Ada sesetengah hanya menyukai tumbuhan dan rumput adalah makanan kegemarannya. Tumbuhan memerlukan air. Air membolehkan tumbuhan membesar. Haiwan memakan rumput dan tumbuhan atau daging di mana jua haiwan berada.
Manusia memakan roti, nasi, daging, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Semua benda hidup memerlukan makanan dan air. Sekarang anda tahu ia adalah benar. Dua orang budak lelaki, Mike dan Azman, sedang memerhatikan kanak-kanak yang bermain di padang. Layang-layang tersebut sangat cantik. Layang-layang tersebut serupa dengan burung. Ia boleh terbang. Walaupun kedua-duanya boleh terbang, kedua-duanya adalah berbeza. Burung adalah benda hidup. Layang-layang bukan benda hidup. Burung dan lain-lain benda hidup bergerak dengan sendiri. Layang-layang tidak boleh terbang dengan sendiri. Ia sama seperti kapal terbang. Kapal terbang boleh terbang, tetapi ia bukan benda hidup. Benda hidup juga membesar. Semasa membesar, benda hidup menjadi lebih besar. Sama seperti buih yang ditiup oleh budak lelaki di sana. Tapi perlu diingat, yang buih bukan benda hidup. Manusia juga membesar. Lihat bayi itu. Kita juga adalah bayi pada suatu ketika dahulu. Sekarang, kita telah menjadi lebih tinggi dan besar. Selamat pagi, kata burung merak kepada burung gagak. Kenapa awak nampak sangat sedih? Selamat pagi, burung merak. Saya sedih kerana warna saya yang gelap. Saya tidak besar dan cantik seperti awak. Burung gagak, awak tidak sepatutnya berkata begitu. Awak patut bersyukur. Lihat, dengan saiz yang kecil, awak dapat bergerak dengan bebas, terbang ke mana-mana sahaja dan tidak menonjol kepada haiwan lain dan manusia. Kemudian siput berkata, burung gagak, awak perlu bersyukur kepada Tuhan. Awak boleh terbang dan melarikan diri daripada musuh. Tidak seperti saya. Saya sangat kecil dan lemah hingga mungkin dipijak oleh makhluk lain. Gajah berteriak, dengar semua. Saiz badan, sama ada besar atau kecil, tidak penting. Yang paling penting adalah setiap seorang daripada kita tahu tanggungjawab masing-masing. Burung merak bersetuju dan berkata, selain dari itu, kita semua mesti saling hormat-menghormati dan bantu-membantu antara satu sama lain dalam apa jua keadaan. Ingat, ini adalah tempat tinggal kita dan kita semua hidup di sini. Kita adalah sebuah keluarga yang bahagia. Pada suatu masa, seorang budak perempuan telah pergi ke taman. Dia tidak menjumpai sebarang benda hidup kerana semuanya kelihatan kelam. Dia duduk di bangku. Dia duduk di buaian. Dia berjalan di laluan. Dia tertanya-tanya, di manakah benda hidup? Dia menyeluk sakunya lalu mengeluarkan krayon untuk mewarna benda-benda hidup. Setelah dia melukis halaman, dia melukis bunga-bunga di celah rumput. Dia mewarnakan pokok. Dia melukis katak di atas daun teratai dan katak berkuak. Aduhai, aduhai, sekarang saya sudah hidup. Dia mewarnakan burung yang mula berkicau dan lebah yang mula berdengung. Dia melukis seorang lelaki duduk di bangku dan budak perempuan bermain di buaian. Kemudian, melangkah turun di laluan sempit, seekor landak kecil jatuh berguling-guling. Benda hidup berada di mana-mana. Pepatung, rama-rama, budak lelaki dan budak perempuan juga. Ibu menolak kereta sorong di bawah langit yang cerah membiru. Kini, benda bukan hidup tidak lagi kelihatan membosankan, seperti aiskrim, belon dan kuda pusing yang membuatnya keriangan. Suatu hari, Alex berlari di padang. Dia terpijak tumbuhan berduri. Aduh! Wow, tumbuhan ini boleh bergerak. Manusia dan haiwan adalah benda hidup.
bagaimanakah benda hidup bergerak? Ini cara kita melompat dan meloncat. Melompat dan meloncat. Melompat dan meloncat.